Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim-muslim sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam ini 18 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 5 September 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengikuti kuliah maya ini insya-Allah akan sama, seakan-akan sama seperti hadir dalam majlis ilmu yang sebenar, yang diturunkan rahmat barakah dari Allah SWT, dibawa oleh para malaikat, diberikan sakinah, ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala yang sebaik-baik dari Allah SWT sebagai ibadah kepadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillahirrahmanirrahim, pengajian kitab Tafsirul Munir juzuk 30 yang dikarang oleh almarhum Dr. Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili Dimashqi As-Suri Allah Taala. Dia kita sampai pada bahagian akhir kupasan tafsir ayat 9 hingga 19 surah Al-Alaq, iaitu di bawah tajuk kecil pedoman hidup dan hukum hakam. Beberapa petunjuk dari ayat-ayat ini ayat 9 hingga 19 surah Al-Alaq ini, di antaranya ialah Allah SWT menggambarkan tentang Abu Jahal dan sekutunya adalah dari kalangan manusia radik, manusia taghut yang liar dan sombong. Mereka melarang Rasulullah SAW dan pengikut baginda radhiyallahu anhum dari beribadah kepada Allah SWT, iaitu khususnya di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa beribadah secara sembunyi-sembunyi di rumah masing-masing, dan berkumpul di rumah Al-Arqam bin Nabi Al-Arqam. Seterusnya tindakan beliau yang menyuruh Nabi SAW supaya mengabdikan diri
berhala adalah satu langkah yang tidak betul, bukan berasaskan kepada hidayah dan petunjuk Allah SWT. Jauh sekali dari perintah ke arah taqwa, tauhid, keimanan dan amal soleh. Jadi tindakan Abu Jahal menyebut Nabi menyembah berhala ini tindakan yang jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya Abu Jahal dan kumpulannya adalah golongan yang mendustakan Al-Quran dan lari dari keimanan. Itu yang disebut sebagai ya ingka dan ara'aita in kadzaba wa tawalla. Bukan pendapat kamu Muhammad bila melihat ya Abu Jahal ini mendustakan agama Islam ini dan berpaling dari beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekal menyembah berhala yang tidak memberi apa-apa mudarat dan manfaat, la yadurrum wa la yanfa'uhum, wallahu a'lam. Yang kedua, Allah SWT juga mengugut si tauhid dengan hari mahsyar dan kebangkitan. Kerana sesungguhnya Allah SWT amat mengetahui semua perkara, bijaksana dan tidak cuai sama sekali. Dia maha mengetahui dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, walau sebesar biji sawi sekalipun, sama ada di bumi maupun di langit. Jadi itulah yang Allah Taala tanya, ara'aita alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah Abu Jahal tahu Allah SWT itu maha mengetahui segala perbuatannya, bukan saja perbuatan Abu Jahal tapi perbuatan semua makhluk, lebih-lebih lagi perbuatan manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini, ya, walaupun perbuatan itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Justru itu setiap insan akan diberi ganjaran menurut kadar amal masing-masing. Sungguh ini amat menakutkan manusia yang derhaka. Sebaliknya sebagai satu dorongan yang kuat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jumpa dalam surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi, Allah Taala tetap melihat perbuatan itu. Begitu juga perbuatan jahat, perbuatan salah pun tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia akan jadi satu motivasi kepada kita, khususnya umat Islam, untuk memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira sekecil mana pun, hatta senyum itu sendiri pun akan menjadi satu amal soleh. Ya, senyum, ya, kita senyum, kita berkata mengucapkan kata-kata yang baik, ya, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Al-Quran Allah sebut kata-kata yang baik itu, ya, lebih baik, ya, yang ada unsur keampunan. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik kata-kata yang baik yang dan kata-kata yang mengampunkan orang lain lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan perkara yang buruk. Kan, kalau sedekah yang tidak ikhlas, sedekah yang ada maksud lain, ada udang di sebalik batu. Orang sekarang tak pakai batu dah, ada udang di sebalik pi, kata dia. Kan, jadi itulah dia. Wallahu a'lam. Walaupun latar belakang turunnya ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal, namun ia ditujukan juga kepada siapa sahaja yang menghalang orang lain dari mentaati Allah SWT. Orang-orang ini akan tergolong dalam kumpulan yang sama dengan Abu Jahal dalam menerima azab siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, ya, bahawasanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala menyebut dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumul Quran bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam Al-Quran itu sebenarnya umum, ya, umum, lafaz itu umum, ya, kepada semua, tidak semestinya kepada orang-orang yang ditujukan dalam ayat-ayat Quran itu sahaja. Jadi memang ayat ini tuju pada Abu Jahal, kerana sebab turun ayat ini pun daripada peristiwa Abu Jahal, tapi maksud ayat itu kepada sesiapa saja yang perangainya sama seperti Abu Jahal, maka mereka akan diancam oleh Allah SWT, ya, dengan siksaan yang pedih dalam neraka buat selama-lamanya. Ayat ini tidak pula berlawanan dengan larangan bersembahyang dalam rumah yang dirampas atau larangan bersembahyang dalam waktu-waktu yang dianggap makruh. Menunaikan sembahyang, kerana yang dilarang itu bukanlah sembahyang, tapi yang dilarang adalah perkara maksiat. Jadi tuan-tuan, dia tak berlawanan ayat ini sebenarnya. Ya, sembahyang dalam naik kelab boleh,
tandas contohnya, tak kena tempat tu, ya makruh dan mungkin boleh jadi haram. Jadi ayat ini tidak berlawanan dengan hukum-hukum yang disebutkan tadi. Demikian juga ia tidak bercanggah dengan ketentuan melarang isteri berpuasa sunat, yakni ketika suami ada tanpa minta izin dan dari beriktikaf. Dan larangan ini adalah untuk memenuhi maslahat suami. Jadi isteri, ya tuan-tuan makluman tuan-tuan puan, si isteri, ya kalau nak berpuasa sunat kena minta izin dari suami. Ya kena minta izin dari suami. Kalau suami tak bagi tak boleh. Sama juga kalau isteri nak beriktikaf di masjid, isteri nak pergi ke majlis ilmu, isteri nak bekerja sekalipun kena minta izin dari suami. Kalau jauh gunakanlah WhatsApp untuk hubung, tak salah menunggu SMS kalau WhatsApp. Jadi ayat ini tidak bercanggah dengan hukum-hukum yang disebutkan tadi, kerana larangan itu adalah berkaitan dengan keperluan suami. Ini tidak mengandungi kebencian terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang kedua, Allahu a'lam. Yang ketiga, Allah SWT mengukuhkan ancaman dan janji buruknya kepada Abu Jahal dan orang yang sepertinya, bahawa jika sekiranya dia tidak menghentikan sikap buruknya terhadap Rasulullah SAW, Allah akan memerintahkan malaikat meretap ubun-ubunnya dan akan mengheret ke dalam api neraka yang membakar. Ini adalah kerana ubun kepala Abu Jahal adalah berdusta dalam kata-katanya. Ini adalah kerana ubun-ubun kepala Abu Jahal adalah berdusta dalam kata-katanya, salah dalam kelakuannya dan salah pula dalam keputusannya. Ini disebut. Jadi kini kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang berikutnya sampailah kepada matinya Abu Jahal ketika dalam peperangan Badar. Kita lihat umat Abu Jahal ini dia tidak berhenti memusuhi Islam sampai dia mati. Malah kalau kita tengok Fir'aun pun yang memusuhi Nabi Musa AS dan agama yang dibawa oleh agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa AS, Fir'aun waktu nak mati, Fir'aun mengaku beriman kepada Allah SWT. Namun keimanan Fir'aun ditolak oleh Allah SWT. Tetapi Abu Jahal tidak sama sekali mengaku beriman kepada Allah SWT dan nak mengikut agama Islam dan mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak ada sampai mati. Malah bersumpah pula dengan nama Allah untuk memerangi Nabi SAW dan tentera Islam dari kalangan para sahabat dalam peperangan Badar. Sebenarnya kita cerita sebelum ni. Baik, yang keempat, Allah SWT mencabar Abu Jahal di samping mencelanya dengan sinis kerana beliau beria untuk mendapatkan bantuan dan sokongan dari para penyokong dan ahli keluarganya. Namun jika dia melakukannya, maka Allah SWT berkuasa untuk menghantar malaikat Zabaniyah yang keras lagi tegas untuk melontar Abu Jahal serta kucu-kucunya ke dalam neraka. Jadi ayat kita lihat pada ayat kala la illam yantahi lanasfa'um bin nasiyah nasiyatin kadhibatin qati'ah wal yad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Jadi kita lihat di sini ayat 4 ayat akhir surah Al-Alaq ini menyebut tentang yang kita sebut tadi, mana pencabaran Allah SWT kepada Abu Jahal. Bagi siapa-siapa penyokong kamu, dan kami akan panggil pula malaikat Zabaniyah untuk mengheret kamu dan melontarkan kamu ke dalam api neraka. Kerana malaikat Zabaniyah ni kalau diceritakan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, waktu Nabi dibawa melawat syurga dan neraka, bila Nabi sampai ke syurga, malaikat Ridwan yang menyambut Nabi di syurga menjawab salam dengan lembut. Assalamualaikum ya Ridwan. Maka Ridwan menjawab waalaikumsalam ya Rasulullah, dengan suara yang lembut, dengan muka yang senyum, dengan wajah berseri-seri. Bila Nabi melawat neraka pula, Nabi beri salam kepada malaikat Malik Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni menjawab dengan suara yang keras, dengan muka yang bengis, dengan wajah yang merah padam, kerana malaikat Zabaniyah ni menjaga neraka. Sifatnya keras dan tegas, seperti mana disebut dalam surah At-Tahrim, yang mana Allah SWT menceritakan neraka ini dijaga alaihim malaikatun ghilazun syidad. Dalam surah At-Tahrim Allah
syajara 'alaiha malaikatun syidad ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amrahum wa hum la ayatnya la ya'suna ma amara Allah ya sampai ke habis ila akhir ayat jadi alaihim malaikatun ghilazun syidad malaikat yang menjaga neraka ni ghilazun syidad sangat bengis dan sangat keras. Tu dia tak ada kompromi. Ni kata dia A lah, B kata dia B lah. Itu dipanggil syidad, syadid daripada perkataan syadid. Syidad lebih teruk daripada syadid. Ghaliz kasar, lebih kasar. Ghilaz lagi kasar daripada ghaliz, kan? Wallahu a'lam. Baik. Yang kelima, Allah SWT menempelak keras sifat takabur Abu Jahal. Ini ia menafikan sama sekali kemampuan dan keupayaan untuk melaksanakan ancamannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menghina dan meremehkan martabat Abu Jahal. Ia tidak akan mampu melakukan perancangannya sebagaimana disangkanya. Itu dia. Kerana ini terbukti pada peristiwa-peristiwa yang berikutnya, di mana Abu Jahal beberapa kali cuba nak mendekati Nabi SAW untuk menyakiti baginda, tetapi tak berjaya. Seperti kita sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, di mana Abu Jahal nampak satu parit yang dalam, yang api keluar menyala menjulang daripada parit dalam tersebut. Jadi Abu Jahal pun tengok tak berani. Abu Jahal tengok Nabi dari jauh je, kan? Seperti yang kita ceritakan dalam kuliah yang lepas. Justru itu Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar tidak menurut larangan sembahyang dari Abu Jahal. Sebaliknya baginda adalah bersembahyang demi Allah dan seterusnya membina hubungan dengan Allah SWT dan bertakarub dan kepadanya. Ini dia mafhum yang kita dapat dari ayat kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib. Itulah dia. Maksud dia. Allah Taala sebutkan sekali-kali Abu Jahal tidak akan dapat mendekati kamu wahai Muhammad. Berulang dia. Sujud terus kepadaku dan bertakarublah kepadaku. Wasjud wa qtarib. Wallahu a'lam. Allah SWT membayangkan arahan ibadah solat kepada baginda SAW melalui firman-Nya wasjud. Jadi dari situ kata pengarang kitab ini, Allah SWT memberi bayangan nanti akan ada satu ibadah yang di dalamnya ada gerak sujud, iaitu solat. Ia berasaskan riwayat Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa ahabbahu ilaihi jahbatahu fil ard sajidan lillah. Saat yang paling hampir seorang itu dengan Tuhannya, dan saat yang paling disukai Allah SWT ialah ketika dahinya berada di bumi sedang bersujud kepada Allah SWT. Jadi maknanya waktu kita sujud tu hampir dah kita menyentuh dah tanah itu. Itulah saat yang paling Allah Ta'ala suka kepada seorang hamba-Nya. Jadi waktu sujud dan waktu itulah kita paling hampir dengan Allah SWT. Hampir di sini bukan hampir dari segi jarak. Hampir di sini dari segi makna majazi, bukan makna dari segi makna majazi, bukan makna hakiki. Makna bukanlah kata jarak kita boleh sujud tu Allah Ta'ala tu depan sebelah, tak. Kerana Allah Ta'ala ni kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Allah mawjudun bila makan. Jadi sebenarnya yang dikatakan aqrabu yakunu abdi yakunu abdu min rabbih ini maksudnya dekat dari segi majazi. Hampir kita rasa diri kita hampir dengan Allah Ta'ala, tapi bukan hampir jarak. Kita rasa diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rasa antara kita dengan Allah tidak ada apa-apa yang menghalang. Kita boleh berbicara, kita boleh mengadu kepada Allah SWT tanpa hijab, tanpa sekatan. Itu maksud dia waktu sujud tu. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a, atau kama qala Rasulullah SAW. Mafhumnya, hampir hamba dengan Tuhannya ialah ketika sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa kepadanya. Jadi disunatkan kita ketika sujud banyakkan berdoa selain daripada zikir sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Waktu tu kita boleh doa apa saja. Sebab tu kalau kita buat sembahyang hajat, sujud yang akhir tu kita doa, banyakkan doa di situ. Mintalah doa sihat, kekal dan keamanan, diberikan kesihatan, keafiatan, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada wabak penyakit
akhir zaman ini terutamanya, jadi mudah-mudahan Allah Taala akan memperkenankan doa kita. Hal ini adalah kerana sujud dengan meletakkan dahi di lantai atau di tanah adalah kemuncak pembudian dan sikap merendahkan diri pada Allah SWT yang merupakan kemuncak kemuliaan baginya. Inilah yang membezakan manusia dengan iblis. Manusia mahu sujud, mahu meletakkan dahinya di bawah sampai mencium tanah. Tapi iblis tak. Iblis kata apa? Dan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dari tanah, sedangkan dia kamu ciptakan dari kamu ciptakan dari api, sedangkan dia kamu ciptakan dari tanah. Mana mungkin api hormat kepada tanah. Ini masalah iblis. Kan? Ini masalah iblis. Iblis ni dia tak mau hormat, dia tak mau tunduk, dia tak mau sujud. Sedangkan manusia ni, kalau kita orang Islam ni, daripada pempos besar sampailah kepada rakyat biasa, kalau semayang siapa je pelakuan dia, bila sujud memang tetap juga akan merendahkan dahi kita mencecah tanah. Bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu mengerjakan solat dengan gerak yang sempurna, bila solat, bila sujud kita akan turun meletakkan dahi kita di tanah. Jadi kedudukan kita hampir sama dengan tanah. Jadi sekolah bersujud ini membina rasa kehambaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan rasa sombong dan bongkak. Sebab itulah bezanya Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal kerana sifat bongkaknya tak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kerana manusia pilihan Allah SWT, maka Nabi SAW ini adalah orang yang paling kuat ibadah pada Allah SWT. Malah apabila ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa Nabi SAW bangun tiap malam semayang lama-lama sampai begak-begak kaki, apa jawab Nabi SAW? Afala an akuna abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sedangkan Nabi dah tentu masuk syukur. Nabi dah tentu masuk syukur, penghulu syurga. Tapi kenapa Nabi tetap terus beribadah tanpa henti? Kerana Nabi nak menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia biasa sepatutnya lebih daripada Nabi SAW. Tapi keimanan kita seperti mana yang disebut al-iman yazid wa yanqus, maka iman kita sentiasa turun dan naik. Ada masa baik, ada masa okey, ada masa rajin, ada masa malas. Itu adalah lazim bagi kita manusia biasa. Tetapi kalau kita ada keazaman untuk memperbaiki diri kita, memantapkan amal ibadah kita, insya-Allah Allah Taala akan mempermudahkan segala-gala urusan kita, segala-gala ibadah kita, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi sebagai akhirnya kita lihat segala kemuliaan yang tidak dapat digambarkan kadarnya. Setiap kali manusia menjauhi sifat kemanusiaan yang rendah, maka hampirlah dia dengan syurga Allah, dan semakin hampir pula manusia itu kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb, wa amma sujudu fa'ajtahidu fid du'a, fa innahu qamin ay yustajabu lahu. Atau qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, ketika kamu rukuk maka kamu dah agungkanlah Tuhan. Jadi rukuk tu subhanarabbal azimi bihamdihi, kita ta'zimkan, agungkan Allah dalam rukuk, subhanarabbal azimi bihamdihi. Wa masujudu fajtahidu fid du'a, ketika malaikat ketika sujud pun bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sebab waktu sujudlah kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innahu qamni ayustajabu lakum, sesungguhnya doa waktu itu amat diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa pada waktu sujud itu diterima dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Begitulah hadis Nabi SAW menutup uraian kita dalam tajuk kecil Pedoman Hidup dan Fuhakam, ayat-ayat 9 hingga ayat 19 surah Al-Alaq, sebagai menutup kupasan tafsir surah Al-Alaq yang kita sama-sama bincangkan sejak beberapa kuliah yang lalu dan berakhir pada malam ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan
lepas satu lagi surah di dalam juzuk amma ini, iaitu ada yang merupakan ayat surah lazim, iaitu surah Al-Qadar. InsyaAllah Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi itulah dia sedikit supaya kita dikongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebagus pada malam ini manfaat kita bersama bila kita kena apa yang benda dirahmati dan berkati redha Allah SWT. Dan kita boleh bersama seperti anak kita akan bagi dunia sampai di akhirat. Dan kalau ada apa sampai kepada kasar bahasa telah bicara semua dia Allah SWT, dia Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekaliannya. Wallahu Rasulullah barakallahu fikum. Aku lupa liazah wa fa'azim ini walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan tasbih Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arhamna wa taqabbal minna summa Allah binna kafir wa ala alihi wa sahbihi min syururihim. Allahumma batil syamlahum wa farik jamahum wa shaddid kalimatan wa zalzal muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar qadim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya munzil kitab wa ya mujri as-sahab wa azman azab yazid wa sallallahu alaihi wa sallam rahman rabbana zina imuzna fama ya akramukum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana alayka tawakkalna